Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Fawis. Pada hari ini, saya akan membentangkan mengenai buku yang telah saya pilih dan baca. Saya telah memilih buku yang ditulis oleh Buya Hamka yang bertajuk berbicara tentang perempuan. Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah merupakan seorang sastrawan, pendakwah, aktivis politik dan penulis yang terkenal di Indonesia, malah di Malaysia dan juga Singapura. Penulisannya mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan termasuklah falsafah, kesusasteraan, agama, sejarah, sosiologi dan politik sama ada Islam atau Barat. Beliau digelarkan sebagai Buya yang bermaksud ayah atau seseorang yang dihormati. Antara karyanya yang terkenal ialah Tafsir Al-Azhar, Merantau ke Delhi, Tenggelam di Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Kaabah. Gaya beliau yang tersendiri dalam menyampaikan dakwah menyentuh hati setiap insan yang mendengarnya. Pemilihan buku ini dibuat berdasarkan tajuk dan isi kandungannya yang syarat dengan ilmu dan nasihat. Buku ini mengandungi 16 isu yang menceritakan pelbagai kisah dan latar belakang ketika zaman baginda Nabi Muhammad SAW, dan antara isu kegemaran saya dalam buku ini ialah dia mendapat harga diri, Rasulullah dengan puterinya, hormatilah dan sayangilah mereka, dan kemuliaan ibu. Saya akan mulakan pembentangan bedah buku dengan isu yang pertama yang saya pilih, dia mendapat harga diri. Pada bahagian ini, penulis banyak menceritakan ketika zaman jahiliah di mana martabat wanita itu sering dipandang rendah sehinggakan jika ada bayi yang lahir pada ketika itu dan bayi tersebut ialah bayi perempuan, ia akan ditanam hidup-hidup kerana dianggap membawa satu kecelakaan kepada keluarga. Kedudukan wanita pada zaman jahiliah sangat rendah dan mereka menganggap wanita sebagai salah satu hak lelaki yang boleh dipergunakan sesuka hati. Namun, setelah Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah menjadi Rasulnya, perkara ini yang paling ditentang oleh baginda. Baginda memperbetulkan kefahaman buruk tentang wanita. Baginda SAW mengajar umat Islam bahawa wanita ialah manusia yang selayaknya dihormati, dihargai dan dilindungi. Seterusnya, isu yang menarik perhatian saya ialah Rasulullah SAW dengan puterinya. Semua orang menyaksikan sikap Nabi Muhammad yang halus, lemah lembut dan penuh cinta kepada anak-anaknya yang perempuan. Satu potongan ayat yang menarik perhatian saya dalam bahagian ini adalah sekuntum bunga harum semarbak kita cium dan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Betapa penuhnya rasa belas kasihan dan rahmat oleh Nabi Muhammad menunjukkan bahawa anak perempuan menjadi penyeri dalam kehidupan seorang ayah dan bukannya dikuburkan hidup-hidup. Rasulullah sangat menyayangi dan menghargai puteri-puterinya sehinggakan saat baginda wafat, Fatimah, anak bongsunya yang berada di sisi baginda. Maka inilah rahmat, kasih, cinta dan rasa sayang ayah yang amat mendalam kepada anak-anak perempuannya yang berbeza sikap dengan kaum musyrikin jahiliah yang selama ini merasakan dirinya hina kalau mengasihi anak perempuan. Selain daripada itu, hormatilah dan sayangilah mereka merupakan antara isu yang dibincangkan dalam buku ini. Islam telah menggariskan beberapa perkara yang harus dipatuhi. Antara individu yang harus dihormati ialah ibu yang turut menyusukan kita, saudara perempuan daripada ibu, anak perempuan dan saudara perempuan. Mereka ini haruslah diberi perhatian dan dikasihi. Betapa Islam itu sendiri mengangkat darjat seorang wanita sehinggakan jika berlaku anak yang kematian ibu dan masih kecil, dalam hukum fiqh disebutkan bahawa orang pertama yang berhak mengasuh anak itu ialah saudara perempuan daripada ibunya. Hal ini kerana kasihnya yang lebih dekat. Demikianlah kasih dan belasnya baginda SAW terhadap kaum wanita. Kaum wanita juga berhak mendapat ganjaran dan pahala atas amal kebaikan yang dilakukannya. Tidak ada yang membezakan antara lelaki dan wanita, melainkan hanya iman dan takwa. Yang terakhir, kemuliaan ibu. Ketika membaca bahagian ini dalam buku, saya tersentuh kerana ini merupakan antara perkara yang paling dekat dengan diri kita, iaitu ibu bapa. Al-Quran memberikan kemuliaan yang istimewa kepada kedua-dua ibu bapa.
Dan diperingatkan juga seseorang itu harus bersyukur kepada Allah dan kepada kedua-dua ibu bapanya. Ada orang pernah bertanya kepada Rasulullah, mana yang lebih didahulukan, ibu atau bapa? Baginda pun menjawab, ibumu. Lalu baginda ditanya soalan yang sama dan masih menjawab, ibumu. Ditanya lagi sekali, baginda masih menjawab, ibumu. Pertanyaan keempat barulah baginda menjawab, ayahmu. Maka di sini dapat dilihat betapa tingginya darjat seorang ibu, sehinggakan baginda Rasulullah banyak memperingati mengenai pengorbanan seorang ibu. Maka menurut hadis yang lain, bahawa syurga adalah di bawah telapak kaki ibu dan bahawa redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa. Begitulah kedudukan ibu dalam ajaran dan pandangan Islam, dan derhaka kepada ibu bapa termasuk sab'il mubiqat yang bermaksud 7 dosa yang sangat besar. Inilah yang membuatkan wanita merasa bahagia atas penghargaan yang seperti ini. Secara keseluruhannya, buku ini menceritakan mengenai segala persoalan yang melibatkan martabat dan kepentingan wanita dalam Islam. Buya Hamka bukan sahaja berjaya membuka mata saya tentang perkara ini, namun juga berhasil membahas dengan penuh hikmah dan nasihat. Buku ini menerangkan bagaimana agama Islam itu sendiri telah terlebih dahulu melindungi dan memuliakan kaum Hawa, dan Islam tidak memandang hina kaum perempuan, malah amat memuliakannya. Cara penulisannya yang sangat menarik dari segi penerangan sesuatu topik yang disertakan sekali dengan kisah-kisah pada zaman Nabi-Nabi terdahulu. Nama-nama wanita hebat seperti Khadijah, Sarah, Maryam, puteri Nabi Syuaib, Ratu Balkis, Ummu Yasir, Ummu Salamah dan Ummu Sulaim kekal menjadi sorotan sejarah yang perlu diikuti. Buku ini wajar dibaca oleh para wanita Muslim di luar sana. Percayalah, anda akan rasa betapa berharga dan bernilainya diri anda kerana dilahirkan dalam Islam. Sekian sahaja pembentangan bedah buku dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.